Jadi Assalamualaikum semua yang baru bersama dengan kita. Teruskan untuk menaikkan kita punya live viewers kita, InsyaAllah. Dari Megak Dewa. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat perbincangan yang hangat di dalam media sosial kita hari ini, tuan-tuan. Ada 2-3 isu. Jadi saya rasa saya terpanggil untuk sama-sama mengupas kita punya isu-isu semasa ni. Hujan luar. Tak hujan, no? Apa kata ha? Kita di Kuala Lumpur ni, tempat saya duduk ni, tak hujan. Dengar kata di sana hujan, insyaAllah. Tak apalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan hujan yang turun di sana tu adalah hujan yang baik, hujan yang berkat, hujan yang membawa kebaikan kepada kita semua, insyaAllah. Jadi saya live daripada hotel. Orang bagilah hotel ni, bukan saya bayar bawa hotel orang bagi kan. Orang bagi suruh duduk sini, mai ada program, duduklah saya di sini. Saya difahamkan hotel ini adalah kepunyaan kroni kepada Dr. Mahathir kan. Kroni Dr. Mahathir. Hotel kroni Dr. Mahathir, tuan-tuan. Apa nama hotel? Tuan-tuan tekalah. Jadi hotel yang saya duduk ni adalah hotel kroni kepada Tun Dr. Mahathir. Yang berhormat Tun Dr. Mahathir. Baik tuan-tuan. Okey, alhamdulillah. Kita punya viewers kita dah naik dah. Teruskan share. InsyaAllah kita akan sama-sama berhurai sikit lah tentang isu-isu semasa ni, tuan-tuan. Yang pertama, saya nak komen yang pertama, tuan-tuan. Kenyataan yang agak tidak cerdik, kenyataan yang bodoh yang dikeluarkan oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Ahli Parlimen Mersing. Yang diviralkan kenyataan dia pada hari ini, tuan-tuan, satu kenyataan yang tidak cerdik. Bahasa yang agak kasar, kenyataan yang bengong, yang bodoh, ataupun yang agak lembut sikit lah saya guna. Kenyataan yang bangang. Iaitu bagaimana dalam kita duduk ada kerjasama di bawah payung Perikatan Nasional, tiba-tiba salah seorang daripada pimpinan mengeluarkan kenyataan yang sangat tidak cerdik kepada rakan mereka yang sama-sama berada di dalam payung Perikatan Nasional. Apa dia yang dia kata? Yang dia hina adalah parti UMNO. Saya bukan daripada UMNO. Saya adalah ahli PAS. Tetapi bila mana kita jalinkan kerjasama muafakat nasional, penyatuan ummah di antara PAS dan UMNO, tidak ada satu kenyataan pun yang keluar daripada mulut pimpinan PAS yang mengguris hati pimpinan UMNO dan ahli akar umbi UMNO. Sama juga dengan UMNO. Tidak ada satu kenyataan yang keluar daripada mulut mana-mana pimpinan UMNO yang mengguriskan hati pimpinan PAS dan hati kami ahli akar umbi. Ini kerjasama muafakat nasional yang kita bina. Hampir 1 tahun, tuan-tuan. Hampir 1 tahun. Masuk September ini, cukup 1 tahun. Tetapi dalam hanya beberapa bulan, kita menubuhkan Perikatan Nasional. Gabungan di antara PAS, UMNO, muafakat nasional, rakan-rakan daripada Barisan Nasional, campur dengan tim Bersatu Tan Sri Mahyudin dan juga tim daripada PKR yang keluar. Kita tubuh satu payung namanya Perikatan Nasional. Bukan mudah, ini kita kena akui, tuan-tuan. Bukan mudah untuk ahli akar umbi PAS dan UMNO menerima kedatangan daripada tim Serpihan Bersatu dan Serpihan PKR ini. Tetapi atas dasar Islam, atas dasar agenda Melayu, atas dasar kebaikan semua bangsa yang ada dalam Malaysia, atas dasar menyelamatkan Malaysia, kita boleh pejamkan mata untuk sama-sama duduk di bawah satu payung
yang dinamakan sebagai Perikatan Nasional. Bukan mudah. Bukan mudah, tuan-tuan, untuk saya secara peribadi, tuan-tuan. Secara peribadi, saya nak boleh terima tim ini yang semburiknya duduk dengan kita, yang penembak babi di Melaka pun duduk dengan kita. Bukan mudah untuk kita menerima. Tetapi kita memejamkan mata kita kerana apa? Kita meletakkan agenda menyelamatkan negara. Kita meletakkan agenda untuk menyelamatkan Islam. Agenda untuk menyelamatkan Melayu. Agenda menyelamatkan benda yang lebih besar itu perlu diletakkan keutamaan daripada kita punya sakit hati, kita punya rasa tak seronok, kita rasa tak puas hati. Kita ketepikan isu yang berkaitan dengan masalah peribadi, meletakkan isu yang lebih besar di hadapan. Itu yang saya kata. Bukan mudah untuk kita menerima. Tiba-tiba, tuan-tuan, bila kita mula duduk push orang bawah, kita mula berikan kefahaman kepada ahli akar umbi, kita turun terang, kita turun bagi tahu, kita turun cerita. Di mana yang kita turun, orang akan tanya, ni apa dia pula yang serpihan daripada Mahyudin, yang semburiknya, yang penembak babinya, mai duduk ni, tiba-tiba ni macam mana? Kita terang. Untuk apa dia? Meletakkan yang saya katakan tadi, agenda yang lebih besar di hadapan. Ini, tuan-tuan, kena terima bagaimana berjiwa besarnya pimpinan Muafakat Nasional ini, tuan-tuan. Kita kata, apa yang tidak pernah dikatakan oleh Tan Sri Mahyudin kepada kita di PAS? Macam-macam dia kata yang pakai serban ni tak boleh percaya. Kita ketepikan. Apa yang Azmin tidak pernah kata kepada PAS, kita ketepikan. Apa yang pimpinan UMNO tidak boleh, yang tidak dikatakan kepada mereka dahulu ni, mereka boleh ketepikan. Sakit hatinya mereka melihat ahli-ahli parlimen yang lompat, yang menang atas tiket UMNO, yang menang atas tiket Barisan Nasional, tiba-tiba bila menang, jatuhnya UMNO dan Barisan Nasional tidak dapat merentah negara, lepas lompat masuk Bersatu. Tiba-tiba lompat main pula dalam ni. Kita boleh ketepikan masalah peribadi kerana keutamaan kita untuk menyelamatkan negara daripada terus dirosakkan oleh rejim PH. Tiba-tiba, tuan-tuan, bila kerjasama ini baru kita kata, kita tanam, kita semaikan benih yang cantik, kita bajakan benih yang cantik, kita siramkan air untuk tumbuh dengan lebih baik. Tiba-tiba, tuan-tuan, hari ini keluarnya kenyataan yang diviralkan, satu kenyataan yang seulang semula bodoh, bengong dan bangang daripada mula keluar yang tak warna elok lah ni. Daripada seorang yang bernama Abdul Latif bin Ahmad, Menteri, tuan-tuan. Ni menteri, tuan-tuan. Menteri. Bukan bodoh-bodoh piang kat tepi jalan ni. Menteri ni. Tapi menteri yang bodoh piang. Saya kata menteri ni menteri yang bodoh piang. Menteri Pembangunan Luar Bandar. Menghina UMNO. Bila menghina UMNO, seumpama menghina Muafakat Nasional. Bila menghina Muafakat Nasional ni, tuan-tuan, berapa ramai ahli akar umbi ni yang menyokong Muafakat Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan. Ada orang tolong kira. Ahli penyokong campur PAS 1 juta orang ahli lebih. Campur UMNO 3 juta orang ahli lebih. Hampir 5 juta lebih. Yang atas kertas, yang bawah kertas, kita tak kira lagi. Yang menyokong Muafakat Nasional ni. Yang kedua, kenyataan si Latif ni, Abdul Latif ni, kenyataan kedua yang bodohnya, beliau mengatakan bahawa ahli-ahli parlimen yang lompat parti keluar daripada parti yang menang, masuk ke parti yang baru ni adalah hijrah. Ini pun kenyataan yang cukup tak cerdik, tuan-tuan. Yang cukup tak cerdik. Bila sebut kata hijrah, kita akan ingat, tuan-tuan, hijrah ini, ya, dalam bahasa Arab. Hijrah ini dalam bahasa Arab. Perkataan dalam bahasa Arab. Tetapi bila sebut saja hijrah, apa yang
terlintas dalam pemikiran orang-orang Islam bila sebut berkaitan dengan hijrah itu adalah merujuk kepada hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terlintas dalam pemikiran orang-orang Islam. Ya, hijrah itu maksudnya berpindah daripada suatu tempat kepada suatu tempat. Itu dalam bahasa Arab. Tetapi bila sebut saja perkataan hijrah, yang akan terlintas, saya kata tadi, yang akan terlintas di dalam pemikiran orang-orang Islam adalah merujuk kepada hijrah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hijrah baginda dan bersama dengan sahabat-sahabat muhajirin. Al-muhajirin. Sahabat-sahabat muhajirin. Daripada minal Makkah al-Mukarramah ila al-Madinah al-Munawwarah. Daripada Makkah al-Mukarramah kepada Madinah al-Munawwarah. Yang dahulunya dikenali sebagai Yathrib. Keluar ni. Nabi keluar. Cerita bab hijrah kan tuan-tuan. Setiap saja masuk Muharram, kita akan rayakan sambutan hijrah Nabi. Saya sentuh sikit. Untuk nak bagi tuan-tuan nampak. Samakah hijrah Nabi dengan hijrah? Ni, lompat-lompat ni. Al-lariyun, kita panggil. Al-lompatiyun, golongan-golongan ni. Samakah kita nak samakan hijrah Nabi dengan puak-puak lari parti ni, tuan-tuan? Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah ni, tuan-tuan. Atas arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja Nabi nak tinggalkan Mekah. Ini. Jadi tuan-tuan kata ni ceramah agama tak? Saya nak bagi tuan-tuan faham. Nabi keluar daripada Mekah. Nabi sayang Mekah. Wallahi, innaki la ahabbu ardillahi ila Allah. Walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma akhrajtu. Ini tuan-tuan, yang ada yang disebut di dalam kitab-kitab hadis yang disusun oleh para alim ulama. Ketika mana Nabi keluar pada waktu malam itu bersama dengan sahabat yang setia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sampai saja Nabi di atas satu tempat, Nabi menoleh wajahnya ke arah kota Mekah. Nabi kata pada dia, wallahi innaki la ahabbu ardillahi ila Allah walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Demi Allah, wahai kota Mekah, engkaulah bumi yang Allah Ta'ala sayang. Kalaulah pendudukmu tidak mengusir aku keluar daripadamu, nescaya aku tidak akan keluar. Ni nak faham. Nabi nak keluar dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in daripada kota Mekah. Nabi nak pergi ke Madinah. Nabi sayang kota Mekah. Ni saya nak tanya kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar ni. Hak bengong ni saya nak tanya. Adakah sama puak-puak yang lari ni nak tinggalkan parti yang lama untuk pergi kepada parti yang baru? Sama kamu nak katakan macam hijrah Nabi SAW. Mana dia? Dan Nabi keluar itu, Nabi kata, kalaulah penduduk kota Mekah, kalaulah penduduk kamu tidak mengusir aku keluar daripada kamu, ma kharajtu, nescaya aku tak akan keluar. Saya nak tanya kepada pimpinan ni, yang lari ni, ahli parlimen yang lari ni, berapa orang di kalangan ahli-ahli parti kamu yang kamu menang atas tiket mereka pada PRU yang lalu, yang mengusir kamu keluar daripada parti mereka? Berapa ramai? Kamu nak samakan hijrah itu macam kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi bersama dengan sahabat muhajirin tinggalkan Mekah untuk pergi ke Madinah. Para sahabat muhajirin ini, tuan-tuan, keluar daripada Mekah beragama Islam sampai di Yathrib beragama Islam. Adakah sama dengan kamu? Mereka tak keluar daripada Mekah sampai ke Madinah, mereka murtad tak? Kalau kamu keluar daripada bahagian kamu di mana, kamu pindah ke bahagian yang baru, tapi masih bernaung di bawah parti yang sama, itu baru hijrah. Latih, oi. Kamu bukan hijrah, kamu murtad politik. Saya ulang balik kenyataan saya. Golongan yang menang atas tiket parti A, tiba-tiba dia lompat kepada parti B, itu bukan hijrah namanya, itu murtad politik,
murtad parti, murtad perjuangan. Ni tuan-tuan. Ni. Dan saya mengalu-alukan kepada tim RBA Tentera Babi Merah untuk sama-sama mendengar dan komen dalam ruangan komen. Tuan-tuan jangan peduli geng-geng RBA Tentera Babi Merah ini tuan-tuan. Dia akan main lah, dia akan bubuh muka orang lain, Facebook orang lain. Dia bubuh muka orang lain, bubuh muka nampak macam cerdik tapi bodoh. Biasalah, nampak muka lain. Kadang-kadang dia muka ni. Ambil. RBA kita alu-alukan untuk bersama dengan kita dalam ruangan komen. Kita alu-alukan tim RBA Tentera Babi Merah ini untuk bersama-sama dengan kita dalam ni. Silakan. Panggil kawan-kawan, tolong jawab. Saya takkan layan RBA ni. Saya serah kepada rakan-rakan saya untuk layan RBA ni. RBA ni macam Mujahid kata, not my level. Bukan kita punya level nak layan pokok RBA yang tidak bertamadun ni. Sila. Ini tuan-tuan bukan hijrah. Ini murtad politik. Ini bukan hijrah. Ini murtad parti. Ini bukan hijrah. Ini murtad perjuangan. Saya tidak kata murtad Islam. Murtad daripada perjuangan. Murtad daripada parti politik. Murtad daripada murtad politik, murtad parti dan murtad perjuangan. 3 kali murtad. Tiba-tiba nak samakan mereka punya perbuatan itu menggunakan nama hijrah untuk menghalalkan kerja buat mereka. Ini yang tidak betul. Latif ni menggunakan istilah hijrah itu nak menggambarkan serupa dengan hijrah Nabi untuk menghalalkan perbuatan dia bersama dengan rakan-rakan dia yang mengkhianati parti yang mereka menang. Mula ni kita kepercayaan parti untuk melantik kita. Disenaraikan nama-nama orang yang layak bertanding, 4-5 orang. Parti lantik kamu. Akar umbi bagi undi kepada kamu. Parti bagi duit kepada kamu. Tiba-tiba kamu menang parti itu. Parti kamu kalah dalam pilihan raya sebagai kerajaan. Kamu lompat pergi parti yang lain. Kamu nak kata itu adalah hijrah. Tuan-tuan, saya nak tanya ni menteri ni, cerdik ke bodoh ni? Tuan-tuan, sekarang kamu sesak, kamu nak main bekerjasama dengan parti itu, kamu hina parti itu semula. Tak kira lagi lah yang keluar parti ni, yang kapal nak tenggelam lah, nak karam. Tiba-tiba kapal yang karam tu, dia lompat pergi kapal yang baru, nak bawa risalah. Tiba-tiba nak main lompat balik kapal yang karam. Tak begitu. Yang tu pun pening juga. Ni saya nak pesan. Dan saya nak ingatkan kepada para pimpinan UMNO. Ni yang mana duk main nak kulum balik batu cincin ni. Tuan-tuan, nak kulum balik batu cincin ni. Dulu tinggal dah parti. Ni main nak kulum balik batu cincin. Dia cium tangan ni sampai tembus tapak tangan ni, tuan-tuan. Dia cium tu belakang tangan ni tembus tapak tangan ni. Ni tuan-tuan, saya nak bang. Sebab itu saya bersetuju dengan seruan daripada Datuk Seri Najib, bosku, bahawa kita akan rampas kembali kursi Mersing. Ni Latif ni dia menang atas tiket parti lama di Mersing. Tiba-tiba dia masuk, dia buat cakap pandai bodoh ni. Apa yang bosku kata? Kita akan rampas kembali kursi Mersing. Dan saya minta kepada pucuk pimpinan UMNO untuk sahut cabaran dan seruan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Sahut seruan ini. Sebab apa saya perbetulkan, tuan-tuan? Selepas ini kalau tidak ada orang yang perbetulkan, semua akan boleh kata Alpas ni pilihan raya yang ke-15 nanti menang parti ni, tak puas hati, lompat pergi parti no. Kita kata khianat, dia kata dah hijrah. Siapa kata? Sahibul Fadilah Al-Duktur Abdul Latif Ahmad, Ahli Parlimen Mersing. Tak betul. Itu bukan hijrah. Itu murtad perjuangan. Itu bukan hijrah. Itu murtad parti. Itu bukan hijrah. Itu murtad politik, saya kata.
Ini tuan-tuan. Yang pertama. Sebab itu muslimin, sidang penonton yang dirahmati sekalian, kepada RBA teruskan komen. Teruskan komen. Saya tidak ada masalah. Teruskan komen. Dan kepada tuan-tuan yang mana yang sama, kalau tuan-tuan nak layan tuan-tuan nak layan RBA ni, layan lah. Saya tidak akan layan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muafakat Nasional ini tuan-tuan satu gabungan yang sangat-sangat kuat. Ini tuan-tuan perlu faham dan diakui sama ada kawan dan lawan daripada Muafakat Nasional. Tuan-tuan cuba tengok signal yang jelas. Dalam beberapa siri pilihan raya kecil yang berlaku dalam negara. Bermula daripada pilihan raya kecil Cameron. Sambung dengan Semenyih. Disambung dengan Rantau. Disambung dengan Tanjung Piai. Tanjung Piai. Disambung dengan Sabah apa dah? Sabah tu lupa lah. Disambung pula dengan Chini baru ni. Dan di Chini ni tuan-tuan, majoritinya besar. Terutamanya daripada saluran 6. Iaitu saluran anak-anak muda yang menang cukup besar tuan-tuan. 12,650 majoriti. Saluran 6 itu 90%, 90% lebih. Melonjak naik tuan-tuan. Saluran 6, saluran anak muda. Dia bukan saluran yang duk pepak mi pun tak putih. Ni tak saluran anak muda. Bahawa menandakan orang-orang Melayu Islam di Tanjung Piai meletakkan calon yang bukan Islam itu pun, yang bukan Islam itu pun telah memberikan sokongan kepada Muafakat Nasional. Maknanya apa tuan-tuan? Muafakat Nasional ini satu gabungan yang cukup kuat. Ini yang menggerunkan musuh kita. Bila dicampur pula dengan Perikatan Nasional, sambutan daripada orang ramai terhadap Muafakat Nasional ni tuan-tuan, patumai pula lah istilah baru Perikatan Nasional. Diberikan lagi kekuatan itu tuan-tuan. Tiba-tiba keluar kenyataan yang bodoh. Seperti yang saya kata Latif ni tuan-tuan. Latif Menteri Luar ni, pembangunan bandar ni. Ini kenyataan yang bodoh. Sebab tu ahli akar ummi hari ni tertanya-tanya. Tertanya-tanya apa dia tuan-tuan? Ahli akar ummi tanya, bila kenyataan menteri bodoh ni keluar? Saya bukan nak menanti, tapi kenyataan ini perlu. Sebab tu saya minta kepada Kerajaan Perikatan Nasional ini, di bawah pimpinan Tan Sri Mahyudin Yassin, agar memecat Latif ni daripada tersenarai dalam Kabinet Malaysia. Muafakat Nasional, Perikatan Nasional tidak memerlukan pimpinan yang bodoh seperti Latif ni. Sebab apa tuan-tuan? Ahli akar umbi tanya, macam mana ni kata bekerjasama? Kata ni gabungan baru nak selamatkan negara. Kita baru nak terima ni. Ahli PAS, ahli UMNO terutamanya. Ahli UMNO terutamanya. Sebab nak menerima serpihan yang lompat ni, macam Latif ni lompat ni tuan-tuan. Dia kata dia hijrah. Saya kata Latif ni murtad politik, murtad parti, murtad perjuangan. Latif and the gang. Bila kita nak terima ni, terutamanya ahli UMNO, tiba-tiba hantam pula dah kita punya tim. Ahli akar umbi tanya, adakah kerjasama ini ikhlas? Ataupun sama-sama duk pegang pisau, sama-sama duk pegang pistol, nak tembak sama sendiri? Malu kita ni dengan ahli akar umbi. Yang kita buat kerjasama untuk tentera. Selama kerjasama Muafakat Nasional, saya ulang tadi tuan-tuan, tidak ada kenyataan daripada pimpinan PAS yang menggoreskan hati pimpinan UMNO. Tidak ada kenyataan pemimpin PAS yang menggoreskan hati ahli akar umbi UMNO. Tidak ada kenyataan UMNO, pimpinan UMNO yang menggores hati pimpinan PAS. Tidak ada kenyataan daripada pimpinan UMNO yang menggores hati ahli akar umbi PAS. Ini kerjasama yang ikhlas di antara UMNO dan PAS, PAS dan UMNO.
Tapi masalah bila main ni, pimpinan daripada serpihan ni, yang mula menghina, yang mula tidak betul. Tak boleh tuan-tuan. Sebab itu, kita nak nyatakan di sini bahawa kepada ahli-ahli UMNO, kepada ahli-ahli PAS, teruskan untuk kita memperkukuhkan muafakat nasional bagi menghadapi PRU ke-15. Yang bagi kita anytime, bila-bila masa. Sama ada terjadi mengejut ataupun tidak. Tuan-tuan, kita perlu kukuhkan muafakat nasional kepada ahli akar umbi. Ini seruan saya. Teruskan menggerak kerja penyatuan dan pengukuhan muafakat nasional di bawah. Jangan bagi muafakat nasional ini diam. Teruskan kerja anda. Gerakkan jentera. Gerakkan kerja. Untuk apa dia? Untuk terus kita mempromosikan muafakat nasional sehingga boleh diterima di akar umbi. Sebab kena ingat apa dia saya nak beritahu tuan-tuan. Sebab kena ingat serangan daripada musuh itu kepada kita tidak pernah berhenti. Sebab tu kita bila nak berlawan ni dia kena ada strategi. Dia kena ada strategi. Kita dalam nak berhadapan dengan musuh untuk gempur di medan peperangan, kita kena ada strategi. Ini masalah kita kadang-kadang kita tidak mampu untuk mencatur strategi. Bila kita tak mampu nak mencatur strategi, kita kena patahkan strategi lawan. Sebab itu bagi saya, teruskan. Sebab kita kena ingat tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Serangan daripada tim atuk ni kepada muafakat nasional tidak akan berhenti. Istilah saya tim atuk. Tuan-tuan pun kenal bila sebut atuk, tuan-tuan akan tahu dah siapa dia atuk. Siapa dia atuk? Tuan-tuan boleh tahu dah siapa dia atuk. Sebab matlamat hidup atuk ni dua. Agenda hidup atuk ni dua. Untuk mencengkam kekayaan, untuk terus berkuasa. Ni dua. Kekayaan dan kekuasaan itu menjadi dua matlamat utama perjuangan hidup atuk ni. Apa yang atuk nak tuan-tuan? Dia nak meninggalkan delegasi keluarganya terus berada dalam tahap kekayaan yang bertimbun-timbun. Yang kedua, terus nak berkuasa. Ni atuk tuan-tuan. Tidak ada dalam dunia orang politik yang hidup macam atuk, saya nak kata. Tak ada dalam dunia ni yang umur macam atuk, terus nak kaya, duk fikir dalam kepala otak dia, aku ni nak kaya, yang dia fikir dalam kepala otak dia, aku nak terus berkuasa. Tidak ada dalam dunia ni melainkan atuk seorang. Sebab tu jadi Perdana Menteri 22 tahun tak puas hati. Jadi Perdana Menteri 22 bulan pula tak puas hati. Nak lagi. Tuan-tuan boleh fikir dah umur 90 lebih dah ni tuan-tuan. 95, 96 ni. Tak tahulah Allah Ta'ala bagi sihat kepada atuk ni. Alhamdulillah lah. Kalau ada di kampung-kampung umur 96 ni tuan-tuan. Bukan kata nak berkuasa nak jadi Perdana Menteri. Tik dengan bengkang tak pernah boleh beza dah. Tetapi atuk ni Alhamdulillah Allah bagi dekat dia. Dia sihat, dia tak nyanyuk, dia boleh duduk cakap, dia boleh duduk fikir. Ini ujian untuk kita. Ini ujian untuk kita. Terus nak berkuasa. Sebab tu saya ulang balik. Matlamat hidup atuk ni dua. Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, kekuasaan. Tuan-tuan boleh fikir tak orang macam ni? Sebab tu dulu, orang tanya, di manakah kekuatan dulu ni? Sewaktu kerajaan Malaysia ni di bawah pentadbiran rejim Pakatan Harapan ni tuan-tuan, orang tanya di manakah kekuatan Parti Bersatu? Orang tanya masa tu. Orang tanya saya, Ustaz, di mana kekuatan Parti Bersatu? Adakah kekuatan Parti Bersatu itu terletak kepada atuk? Saya kata tidak. Kekuatan Parti Bersatu terletak kepada kursi Perdana Menteri. Sebab kalau dia ni tak jadi Perdana Menteri, orang tak heran kepada Bersatu ni tuan-tuan. Sebab tu dia nak lagi jadi Perdana Menteri untuk 22 minggu ni. Tapi tidak dibenarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia nak terus berkuasa. Sebab tu dia pelik tuan-tuan. Kita pelik, kita tak boleh 22 tahun hanya jadi Perdana Menteri, sudah rehatlah. Nak lagi 22 bulan. Orang duk pujuk jangan duk jatuh, jangan duk lepas jawatan. Dia pergi depan agung, dia tak mau.
Dia nak letak jawatan. Bagi lagi Agong, bagi lagi. Jadilah Perdana Menteri interim. Kan? Jadilah Perdana Menteri interim. Lepas tu ni duduk pakak pula di Pakatan Harapan ni. Dia nak lagi jawatan. Orang tak bagi, dia nak juga orang dia jadi. Sebab tu ni kekuasaan dan kekayaan matlamat hidup siatu. Sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut benda ni. Saya nak sebut benda ni untuk tuan-tuan mudah faham. Sebab ada orang kata tak apa dah Ustaz. Tak apa dah. Sekarang ni, sebab tu kita tengok di bawah ni, muafakat nasional tu dah tak panas macam dulu. Orang Melayu ni masalah dia tuan-tuan, dia cepat panas, dia cepat sejuk. Dipanggil hangat-hangat teh ayam. Kan? Hangat-hangat teh ayam. Jadi tuan-tuan, muafakat nasional ni kita nampak tak semeriah dulu dah. Sebab apa? Dia rasa selesa. Bila jadi kerajaan, dia rasa selesa. Dia tidak perlu terus untuk merangka strategi untuk berhadapan dengan lawan. Sebab kita tak tahu pilihan raya ni bila, kita tak tahu tuan-tuan. Kalau tahu pilihan raya ni bila, mudah kita tak tahu. Mungkin pilihan raya bulan depan. Mungkin pilihan raya bulan 9. Mungkin pilihan raya bulan 10. Mungkin pilihan raya bulan 11. Mungkin pilihan raya bulan 12. Mungkin pilihan raya bulan 1. Bulan 2. Bulan 3. Kita tak tahu. Sebab kita kena ingat, situasi politik negara ini tidak stabil sekarang. Situasi politik negara ini tidak stabil. Ancaman demi ancaman diaturkan oleh tim atuk ni tak pernah berhenti. Sebab itu saya nak jelaskan kepada sini untuk tuan-tuan mudah faham. Jangan duk kata tak apalah atuk benda tak lepi. No, tuan-tuan. Atuk and the team sekarang ni sedang merencanakan strategi untuk menjatuhkan kerajaan sekarang ini cukup licik, cukup teliti, cukup teratur. Kita di bawah, apa yang kita buat sekarang tuan-tuan? Ni kita apa yang kita buat untuk selamat? Sebab tu saya nak kata tuan-tuan, atuk ni tuan-tuan kena faham dia punya matlamat hidup dia kekayaan, kekuasaan. Tanam dalam. Kekayaan, kekuasaan, matlamat hidup atuk. Sekarang dia ada satu dah, kekayaan dia ada dah. Cerita atuk ni tuan-tuan, 6 kali mati, 6 kali hidup, makan harta benda dia tak habis. Kita ni sekali hidup, tak cukup makan. Kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang, tak kaih apa, tak ada apa. Tapi atuk ni, celik-celik biji mata, sampai mati, hidup pula, 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 mati. Tak habis harta dia makan. Maknanya apa dia? Kekayaan tu dia ada. Tetapi yang dia tidak ada lagi sekarang ni adalah kekuasaan. Kekuasaan. Untuk mudah tuan-tuan faham, saya nak cerita. Selama dia jadi Perdana Menteri 22 tahun, dia lepas jawatan kepada Tun Pak Lah. Bila Tun Pak Lah jadi Perdana Menteri ni tuan-tuan, yang jadi terbantut sewaktu pemerintahan Pak Lah ni apa dia? Walaupun si atuk ni melepaskan jawatan, dia tidak berkuasa, tetapi pegawai-pegawai tinggi kerajaan ni masih orang dia. Ketua Polis Negara, Ketua SPR, Ketua Badan Pencegah Rasuah, Hakim Negara, apa lagi? Peguam Negara, semua ni adalah orang-orang dia. Hak pegawai-pegawai besar ni adalah orang-orang dia. Sebab tu Pak Lah memerintah negara, yang jadi masalah ni adalah hang tua ni. Sebab orang tua ni juga dia akan bagi arahan kepada pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Yang pegawai-pegawai tinggi kerajaan ni adalah orang dia yang malu Allah kena dengar cakap dia. Dia kacau, dia terus nak berkuasa. Orang dah habis dia jadi PM rehat, sudahlah dak dia ni buat yang tu pejabat, hari-hari pejabat kita pun tak tahu dia duk kalut apa ni. Sampai sekarang. Sampai Pak Lah letak jawatan bagi ruang kepada Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib memerintah. Ini juga halangan dia tuan-tuan. Bila tak dengar cakap, bila mana tak boleh, dia tidak boleh menguasai Perdana Menteri, dia akan buat perangai. Zaman Pak Lah dia merajuk, dia keluar parti. Dia serang Pak Lah. Zaman Datuk Najib, dia serang Datuk Najib. Sehingga dia tetap nak berkuasa ni tuan-tuan, sanggup bekerjasama dengan satu parti yang dia tahu memang resis, parti yang cukup-cukup bahaya, iaitu parti DAP.
Parti yang cukup bahaya. Dia sendiri kata resis. Dia sendiri yang sebut benda ni, tuan-tuan. Dia sendiri yang mendedahkan bahayanya DAP kepada kita. Tetapi demi kekuasaan yang saya katakan tadi, matlamat dia, demi kekuasaan, dia bekerjasama dengan DAP. Jilat balik. Ludah dijilat. Orang kata ludah ke langit, ayak lewat jatuh mai atas muka. Yang penting jatuh kerajaan lama. Aku tetap nak berkuasa. Tubuh satu parti, lawan dia dulu ni, namanya Parti Keadilan Rakyat. Yang diasas, ditubuhkan oleh Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buat agenda reformasi. Nak jatuhkan Mahathir. Contoh. Nak jatuhkan Datuk. Tiba-tiba dia boleh guna parti itu untuk dia naik balik menjadi ketua kerajaan. Tuan-tuan tengok bila dia naik ketua kerajaan. Tuan-tuan, dia jadi saja PM si Datuk ni. Apa yang dia buat antaranya, dia tukar ketua polis negara. Dia tukar peguam negara. Dia tukar ketua hakim negara. SPR. Dia tukar SPRM, SPR dan lain-lain yang tinggi-tinggi ni, supaya orang ni tidak ada pengaruh daripada pemimpin lama ni, Datuk Seri Najib ke, Datuk Seri Zahid dan lain-lain ni, tidak ada. Ini dia buat, dia kepak, dia bohong dia. Sebab apa? Solid untuk kuasa kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua dia buat ni, tuan-tuan, apa dia, bila dia boleh jadi Perdana Menteri ni, dia buat yang kedua, dia panggil Presiden UMNO demi untuk kekuasaan dia. Dia nak terus berkuasa. Dia panggil Presiden UMNO yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Apa yang dia panggil? Dia panggil yang pertama, dia suruh bubarkan UMNO. Ini kalau saya silap, berbetulkan saya. Dia panggil untuk bubarkan UMNO. Ahli-ahli Parlimen UMNO lompat masuk dalam Parti Bersatu. Bersatu akan gantikan UMNO. Waktu itu Presiden UMNO ni, tuan-tuan, dia kata apa dia? Demi Allah, dia tidak sanggup untuk buat sedemikian kerana dia tidak mahu selepas dia mati 3 juta ahli UMNO akan kencing di kubur dia. Presiden UMNO tolak untuk bekerjasama. Bukan cakap bekerjasama, Presiden UMNO tolak untuk bubarkan UMNO, gantikan dengan Bersatu. Ini yang Presiden UMNO tidak mahu. Bila Presiden UMNO ni tak buat, tuan-tuan, apa yang dia buat? Bila kehendak dia, yang saya katakan tadi, dia nak terus berkuasa, kehendak dia tidak diikut oleh Presiden UMNO pada waktu itu, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Apa dia yang dia nak buat, tuan-tuan? Yang pertama, apa yang dia buat kepada Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid kena. Datuk Seri Najib dia fitnah dulu ni dengan 1MDB-nya, dengan yang tu gedebuk. Dia hina Datuk Seri Najib ni, dia londeh sampai tak ada apa. Dia londeh sampai tak ada apa, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayangkan satu orang pemimpin utama negara bila jatuh dalam PRU, pergi ke Bazar Ramadan, diludah oleh budak muda, kena seluar. Ni si Atuk punya kerja. Saya tak sebut nama sebab saya hormat dia. Walaupun dia tua, saya hormat dia. Walaupun dia jahat, saya hormat dia. Sebab dia tua. Tapi saya cabar. Tapi si Atuk ni tunggu. Apa yang Datuk Seri Najib kenal ni, tuan-tuan? Pertuduhan, penghinaan. Tapi tuan-tuan, kalau tengok pada waktu itu, Datuk Seri Najib tidak pernah membalas fitnah dia. Datuk Seri Najib tidak pernah menghina dia. Saya tanya Datuk Seri Najib, kenapa Datuk? Dia kata, Ustaz, walaupun dia buat macam-macam dekat saya, tapi saya anggap dia macam ayah saya. Ini kenyataan Datuk Seri Najib. Tetapi bila tengok orang tua ni, si Atuk ni terlalu melampau. Sehari dua ni baru Datuk Seri Najib cuik-cuik sikit. Baru menjawab balik sebab nampak melampau sangat menghina. Ini yang dia buat dekat Datuk Seri Najib. Bila kehendak dia tidak dipenuhi, Presiden UMNO juga turut dikenakan tindakan yang sama. Bila untuk membubarkan UMNO ni, dia tidak ikut. Akhirnya, tuan-tuan, apa yang dia buat? Dia
menggunakan kuasa dia untuk charge Presiden UMNO dengan 87 pertuduhan yang pertuduhan tu tidak masuk akal. Nak cari apa dia? Nak cari dia rasuah dalam masa dia jadi menteri ke timbalan menteri, tidak ada. Salah guna kuasa, tidak ada. Last kali tak ada apa? Dia hentam, dia charge penyalahgunaan rasuah Yayasan Akal Budi, yang yayasan tu milik Presiden UMNO dan duit yang masuk dalam tu adalah duit peribadi dia. Dia charge 87. Persepsi nak bagi tampak kata jahat. Sebab apa dia? Agenda dia adalah untuk terus berkuasa. Untuk terus berkuasa. Itu yang dia buat yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, menggunakan kuasa dia membekukan duit UMNO. Supaya tidak boleh jalan aktiviti dan UMNO ni bila tak ada duit terkubur. Dan yang ketiga yang ni, tuan-tuan, yang saya kata bahaya ni apa dia? Yang ketiga ni, tuan-tuan, iaitu dia melahirkan dua kelompok dalam parti UMNO. Bukan sekadar UMNO, parti-parti lain juga dia lahirkan. Apa dia? Yang keduanya dia lahirkan dua golongan. Yang ketiganya dia lahirkan dua golongan, iaitu golongan pembelot dan tali baut. Ni, tuan-tuan ingat. Pembelot ni siapa dia? Yang balik pada tajuk kita tadi. Pembelot ni siapa dia, tuan-tuan? Orang yang menang atas tiket parti lain. Bila dia menang, dia lompat pergi parti lain. Itu pembelot. Tali baut ni siapa dia? Orang yang duduk dalam parti itu, yang dia buat kerja untuk dia. Duk tebuk parti ni daripada dalam. Ini yang dia buat kepada UMNO, tuan-tuan. Lari beberapa 16 ke 15 orang ahli-ahli parlimen UMNO yang menang atas tiket UMNO Barisan Nasional, lompat masuk parti itu. Ini pembelot. Dia lahirkan yang kedua adalah tali barut. Yang tali barut inilah yang duk rosakkan parti daripada dalam. Bukan sekadar UMNO, PKR pun sama. Itu tara parti yang dia bekerjasama tu, PKR. Pimpinan PKR, timbalan presiden, boleh tinggalkan parti, boleh khianat parti, boleh jadi tali barut ni pula bawa ahli-ahli parlimen ni lompat keluar. Sampai sekarang krisis PKR ni, tuan-tuan, melanda. Bukan sekadar UMNO, bukan sekadar PKR. Saya bimbang, saya kata saya bimbang. Sekarang ni takut-takut dia attack pula parti yang ketiga adalah Parti Islam Malaysia PAS. Ini saya bimbang, tuan-tuan. UMNO, PKR, PAS, ini adalah parti-parti besar dalam Malaysia. PAN. Dia tak sama dengan PAN. Itu parti Temucud. Ini yang saya takut, tuan-tuan. Yang ketiga ni, dia takut dia attack pula, dia nak pecah belah pula apa dia? PAS. Ini yang saya bimbang. Saya ahli PAS. Saya sayangkan PAS. Saya cintakan PAS. Sebab tu saya kata kepada tuan-tuan di luar sana, jangan leka strategi musuh tuan-tuan tak dapat baca. Tuan-tuan tak dapat baca. Sebab PAS ni pun ada sejarah, tuan-tuan. Kita kena ingat bagaimana pimpinan PAS dulu menjadi pembelot dan tali barut, mengkhianati PAS sehingga tertegaknya sebuah parti yang bernama PAN. Yang duduk jadi PAN ni, tuan-tuan, ni adalah pimpinan PAS dulu ni. Tetapi menjadi pembelot tali baut kepada DAP, akhirnya tubuh PAN. Sebab tu saya takut luka lama berdarah kembali. Saya minta kepada semua yang menonton live kita pada malam ini, doakan agar atuk ni Allah Ta'ala tidak berjaya dia punya perancangan. Saya bimbang, tuan-tuan. Saya bimbang. Saya takut ni, saya takut. Sebab dia akan attack satu-satu. UMNO dah selesai. Sebab itu, tuan-tuan, kalau baca, tuan-tuan akan tengok kenyataan-kenyataan pimpinan UMNO. Berjaga-jaga, apa dia? Dengan tali barut. Berjaga-jaga dengan pembelot. Selesai dah UMNO ni dia roboh. Selesai dah PKR ni dia roboh. Ni parti yang besar juga dalam Malaysia adalah parti PAS. Saya bimbang. Saya takut, tuan-tuan. Mungkin tidak ada lagi, alhamdulillah. Tapi takut-takut dia boleh beli dengan duit dan sebagainya. Sebab matlamat utama dia adalah untuk terus berkuasa dan kaya. Ini yang agenda dia. Sebab itu, tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terus nak jadi Perdana Menteri. Dia terus nak berkuasa.
Ni yang kata Atuk ni, dia terus nak jadi Perdana Menteri, dia terus. Sebab tu tuan-tuan, kalau fikir, orang gila je boleh buat lagu ni tuan-tuan. Dalam istilah lain, gila babi tuan-tuan. Babi gila pun tak buat macam ni. Sebab tu tuan-tuan pergi tanya babi, ketua babi kalau dia lepas jawatan, dia tak jadi ketua balik. Dia tak minta babi-babi lain untuk dia jadi ketua balik. Yang ni bukan tekat gila babi. Babi gila tak buat kerja macam tu. Jadi dah Perdana Menteri 22 tahun. Tak cukup. Diangkat pula 22 bulan. Dia yang pilih letak jawatan. Bukan ada siapa suruh dia letak jawatan. Dia pilih letak jawatan. Lepas tu dia minta nak berkuasa balik. Tak gila ke tuan-tuan? Sebab tu kita belajar. Kita tengok, kita belajar. Tengok, fikir. Tengok, fikir. Tengok, fikir. Apa dia? Belajar daripada UMNO. Apa yang berlaku yang dia buat kepada UMNO itu, kita doakan jangan dia serang pula PAS ni tuan-tuan. Takut-takut dia lahirkan pembelot dan tali barut. Yang ni kita bimbang. Setakatlah insya-Allah tak ada lampas. Tapi attack ni kita takut tuan-tuan. Kita berjaga-jaga mencegah lebih baik daripada berubat. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Ini yang saya takut. Sebab tu tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa si Atuk ini adalah ancaman yang paling besar dalam politik negara. Apa yang berlaku sekarang ni tuan-tuan, semua ni berpunca daripada Atuk. Kalau Atuk ni tak kacau dulu, tak jatuhnya kerajaan Melayu. Kalau Atuk tak kacau dulu, tak jadinya Celaru sampai lah ni. Jadi Atuk ni tuan-tuan, kita daripada Kelab Pendokong Penyatuan Ummah Malaysia. Saya sebagai Presiden Kelab Pendokong Penyatuan Ummah Malaysia. Kami berbincang baru-baru ni. Jadi Atuk ni tuan-tuan, orang kadang-kadang tak berani nak dedah. Jadi kita nak cabar si Atuk ni. Di akhir-akhir saya punya live ini tuan-tuan yang dah hampir sejam ni, saya ingin mencabar kepada Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Kami daripada Kelab Pendokong Penyatuan Ummah Malaysia mencabar Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menerima tawaran daripada kami berdebat di atas tajuk kekayaan keluarga Tun Dr. Mahathir. Itu tajuk berdebat. Tajuk debat dia. Kekayaan keluarga Tun Dr. Mahathir yang luar biasa. Itu tajuk dia. Tun boleh pilih sama ada nak berdebat dengan saya ataupun timbalan Presiden Kelab Pendokong Penyatuan Ummah, iaitu Saudara Zamil Ibrahim. Boleh pilih sama ada dengan saya ataupun dengan Zamil Ibrahim. Tetapi saya dan juga kepimpinan Kelab Pendokong Penyatuan Ummah ni duk renung, duk belek, duk fikir. Rasa-rasa saya tak perlu kot nak kotorkan tangan saya untuk berdebat dengan Tun. Saya hantar wakil saya timbalan Presiden KPPUM, iaitu Saudara Zamil Ibrahim. Cukup dah. Saudara Zamil Ibrahim untuk berdebat dengan Tun. Dan kita telah mengeluarkan surat jemputan. Dan surat jemputan akan dipost pada minggu hadapan. Terus ke alamat pejabat Tun Dr. Mahathir. Tun boleh sediakan tempat di mana Tun nak. Tun boleh pilih dua tempat. Sama ada di Dewan Yayasan Kepimpinan Perdana ataupun Dewan Yayasan Aryadah. Tempat kami, tempat saya. Dua tempat. Sama ada kami pi ke Putrajaya ataupun Tun mai ke Kok Dia. Kita boleh sediakan tempat, tidak ada masalah kepada Tun. Ataupun Tun nak suruh kami pergi Putrajaya. Mungkin Tun dah tua, Tun tak larat nak berjalan. Jauh-jauh. Kami akan pergi Putrajaya. Kami pergi. Saya pun akan pergi Tun. Kalau timbalan saya tak lepas dengan Tun, saya akan pergi. Cukup. Kita pergi. Dan Tun boleh bagi masa bila? Tun bagi tahu pagi. Janganlah bagi tahu 2 jam. Sebab Kedah nak main Putrajaya Tun, korang-korang 4-5 jam. Tun bagi tahu Sari, kami mai. Kita akan buat live. Dan kita akan berdebat. Dan insya-Allah juga dalam masa yang terdekat, kami akan menghantar juga surat kepada 3 pimpinan utama Pakatan Harapan, iaitu
Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Berhormat Haji Muhammad bin Sabu, dan Yang Berhormat Lim Kit Siang. Lim Kit Siang, ada surat? Minta surat. Surat sama tu. Okey, ini surat. Ini surat daripada Kelab Pendukung Penyertaan Ummah. Ini dia surat. Surat yang pertama kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah ditandatangani. Perkara memohon bantuan maklumat dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas. Assalamualaikum Yang Berhormat Datuk Seri. Semoga Yang Berhormat Datuk Seri sihat hendaknya serta dilindungi untuk Allah selalu. Kami daripada Kelab Pendukung Penyertaan Ummah Malaysia KPPUM ingin memohon bantuan maklumat dari Datuk Seri dalam perkara berkaitan kekayaan luar biasa keluarga Tun Dr. Mahathir. Maklumat Yang Berhormat Datuk Seri, kami mengikuti siri penerangan Datuk Seri sejak dahulu sehingga kini dalam antara kerap tajuk yang Datuk Seri lontarkan kepada rakyat Malaysia adalah kerakusan, kuasa serta kekayaan yang meragukan keluarga Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir. Oleh itu kami berharap Datuk Seri dapat menyalurkan maklumat tersebut kerana kami bercadang untuk berdebat dengan Tun Dr. Mahathir atas tajuk kekayaan luar biasa keluarga Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Surat daripada KPPUM kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kedua kepada Yang Berhormat Lim Kit Siang. Benda yang sama kita akan minta maklumat sebab dia juga cerita tentang kekayaan luar biasa Tun Dr. Mahathir. Dan Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Parti Amanah Negara juga, yang dia mengungkapkan bahawa Tun Dr. Mahathir bapa pelingkup negara. Kita minta maklumat, tolong salurkan kebenaran. Dan ini surat kepada Yang Berhormat Nenda yang dikasihi Tun Dr. Mahathir, mempelawa untuk berdebat. Assalamualaikum Tun Dr. Mahathir, dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas. Kami daripada Kelab Pendukung Penyertaan Ummah mendoakan agar Tun terus sihat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami berhajat untuk mempelawa Yang Berhormat Tun untuk berdebat dengan pihak kami di atas tajuk kekayaan luar biasa keluarga Tun Dr. Mahathir. Tempat kami serahkan kepada Tun, masa kami serahkan kepada Tun. Sebab tu saya kata dua, Yayasan Kepimpinan Perdana ataupun Yayasan Ar-Riyadah. Nama sama. Boleh pilih dua. Nama pun sama. Nama lebih kurang maksud sama, tempat lah tak elok macam tempat Tun. Tapi taklah lekeh sangat boleh. Nah, kalau Tun tak mau, kita pergi pacak lah taman mana Tun nak. Tun boleh pilih dua. Dua tempat Tun boleh pilih. Ataupun kalau tempat lain, dua tempat kat saya bagi. Sama ada, 4 tempat lah kita bagi. 4 tempat. Sama ada Yayasan Kepimpinan Perdana, Yayasan Ar-Riyadah, Parlimen Jerlun, ataupun Parlimen Langkawi. Berenang menyeberang laut pun kami sanggup. Kita berdebat. Sebab apa lagi yang Tun nak ini? Apa lagi yang Tun nak? Cukup-cukuplah. Tun nak cukup-cukuplah. Mudah-mudahan dengan sedikit penerangan daripada pihak kami. Tun jangan cari Ya apa? Tun janganlah cari daripada kelab kami jadi jadi jahat lah. Maksud? Pemberian juga tali barut daripada kelab pendukung. Dan kami minta satu benda, Tun jangan lahirkan pembelot dan tali barut dalam Kelab Pendukung Penyatuan Ummah. Kami tak mau Tun lahirkan tali barut dan pembelot dalam kelab kami. Kan, jadi Tun boleh pilih. Dan saya harap kepada semua pendukung Penyatuan Ummah Malaysia, saya harap kepada semua penyokong Muafakat Nasional agar berhati-hati dengan taktik, dengan tipu daya dan helah daripada manusia yang bernama si Atuk ini. Saya minta, tolong kita jaga strategi daripada Atuk ni cukup lihat. Strategi daripada Atuk ni cukup halus. Jangan sampai kita terpedaya dengan permainan Atuk ini. Dan saya terpaksa bercakap perkara ini, tuan-tuan, bukan apa, untuk membuka mata, membuka pintu hati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang Melayu Islam, kepada rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, bahawa kita ini kadang-kadang tergame dengan permainan orang-orang ni tertentu ini. Dan kita tak mau, tuan-tuan, benda ni.
Sebab kerana politik dia, tuan-tuan, sangat-sangat penting. Orang dia nak dapat kuasa ini dengan dua jalan. Politik ataupun peperangan. Politik ataupun war, peperangan. Ada negara yang dia tidak dapat kuasa daripada politik, dia akan merampas kuasa daripada jalan peperangan. Sebab tu orang tu kata, ustaz ni dah mula main politik. Ya, politik ini penting, tuan-tuan. Kalau kita tidak ada kuasa politik, kita tidak boleh buat sesuatu untuk agama kita. Kita tidak ada kuasa politik, kita tidak boleh membantu bangsa kita. Kita tidak ada kuasa politik, kita tidak boleh jaga bangsa-bangsa lain dalam negara kita. Kita tidak ada kuasa politik, kita tidak boleh menjaga negara kita. Membangunkan negara yang terbaik. Ingat, ada orang, bila mana dia tidak dapat kuasa melalui jalan politik, dia akan menggunakan kuasa untuk dia akan menggunakan jalan perang untuk berkuasa. Ingat, mudah-mudahan apa yang saya sebut ini mendapat manfaat daripada Hati-hati. sama-sama. Tolong hati-hati, tuan-tuan. Hati-hati dengan permainan si Atuk ni. Hati-hati dengan permainan DAP. Atuk dan DAP ni, tuan-tuan, agenda dia apa dia? Dahulu ni agenda dia untuk menggabungkan UMNO Bersatu dan DAP untuk terus berkuasa. Dia nak terajang PKR keluar. Dia nak gabungkan UMNO, nak gabungkan Bersatu, nak gabungkan DAP dalam satu kerjasama. Ini agenda utama tu. Tetapi terbantut bila mana penyatuan itu tidak berjaya, yang akhirnya menjadi kerjasama adalah PAS dan UMNO. Jaga muafakat nasional itu dengan sebaiknya. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Selamat malam. Jaga-jaga. Hati-hati dengan pembelot dan tali barut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.